Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so untuk video kali ini saya akan tunjukkan pula bagaimana untuk kita cari kuartile, desile dan percentile bagi grup data. Okey, so ini adalah contoh. The following frequency distribution table shows the distribution of the yields of 48 durian trees in an orchard. Determine the interquartile range of the distribution. So dia bagi kita table di mana maize in kilogram ni dia bagi kita dalam bentuk kelas. Okay, so 20 until 29, 30 until 39 and the last one is 70 to 79. So dia ada number of trees, bukan number of students, number of trees. Okay, so number of trees. So macam mana kita nak dapatkan interquartile range? So untuk yang ni pun soalannya berkaitan dengan interquartile range. Okay. So first kali bila kita nak dapatkan measure of dispersion ni, quartile, decile dan percentile, kita mesti tambahkan satu iaitu cumulative frequency. So untuk yang kepada bentuk vertikal, saya kekalkan dia dalam bentuk horizontal. Okay, table ni masih lagi dalam bentuk horizontal. So kalau awak tak nampak nak kira menggunakan horizontal table ni, awak boleh tukarkan dia kepada bentuk vertikal. Okay, so sama juga sepatutnya kita mulakan cumulative frequency kita bermula dengan kosong di mana frekuensi kosong dan kita perlu tambahkan satu kelas sebelum kelas yang pertama. Okay, so cumulative frequency 0 tambah 2, 2 tambah 5, 7 tambah 11, tambah dengan 16, tambah dengan 10 dan tambah dengan 4. So total frekuensi dia adalah 48. Okay, so next kita nak dapatkan interquartile range. So dalam interquartile range kita perlu dapatkan Q1 and Q3, quartile 1 and quartile 3. Okay, first quartile and third quartile. So kita dapatkan first quartile terlebih dahulu. So total frekuensinya adalah 48. Jadi 1/4 daripada 48 adalah 12. So ingat ini bukan Q1 tapi dia adalah kedudukan Q1. Q1 berada pada data ke-12. So macam mana nak dapatkan data ke-12? So kita kena tengok di sini dia akan mulakan untuk kelas yang pertama ni dia adalah data 1 hingga data 2. Kelas yang kedua ini data 3 hingga data 7. Data 8 hingga data 18, data 19 hingga 34, data ke-35 hingga 44, data ke-45 hingga data ke-48. Okay, so Q1 berada pada kedudukan ke-12. So kedudukan ke-12 berada dalam julat 8 hingga 18. So bila kedudukannya berada dalam julat 8 hingga 18, jadi kita punya kelas bagi kuadran 1, kuadran pula. Quartile 1, first quartile adalah pada kelas 40 hingga 49. Okay. So dia berada dalam kelas 40 hingga 49. Jadi formula bagi quartile, first quartile ini adalah sama macam kita dapatkan median sebelum ni. Cuma dia punya formula dekat sebelah sini dia bukan bahagi dua lah. Dia adalah 1/4. Di mana formula dia Q1 sama dengan lower boundary tambah 1/4 darab N tolak capital F bahagi dengan F darab dengan C. Okay. So 1/4 daripada 48 tadi kita dah kira 12. So kita boleh terus masukkan 12. Okay. Lower boundary bagi 40 hingga 49 adalah 39.5 tolak dengan 7 di mana 7 itu adalah cumulative frequency sebelum kelas Q1. So 7 dan F kecil adalah untuk frekuensi kelas tersebut. So kelas tersebut adalah 11. So bahagi dengan 11 darab dengan C. C adalah
kelas interval. So kelas interval 40 hingga 49 adalah 10. Jadi darab dengan 10. So kiralah 12 tolak 7 bahagi dengan 11 darab dengan 10. Okey, kemudian tambahkan dengan 39.5. So kita dapat 44.045 di mana 44.045 ini berada dalam kelas 40 hingga 49. So kita dah dapat first quartile. Okay. So next kita perlu dapatkan third quartile. So third quartile sama macam first quartile. Apa step yang pertama adalah kita perlu dapatkan kedudukan Q3. Kelas Q3. Budak bernama Q3 ni duduk di kelas yang mana satu? Okay, so macam mana nak dapatkan kelas Q3 ni? So 3/4 darab dengan 48. So kita dapat kedudukannya adalah kedudukan ke-36. So kedudukan ke-36, okay, ini adalah 35 hingga 44. So dia berada dalam kelas 60 hingga 69. Okay. So formula bagi third quartile sama macam formula first quartile tadi. Lower boundary tambah dengan 3/4 darab N tolak capital F bahagi F kecil darab dengan C. Okay, so lower boundary bagi 60 hingga 69 adalah 59.5. 3/4 darab dengan N tadi kita dah kira dapat 36 tolak dengan kumulatif frekuensi sebelum kelas itu 34 bahagi dengan frekuensi kelas itu 10 dan darab dengan kelas interval 10. Okay, so 10 dengan 10 boleh potong. 36 tolak 34 dapat 2. So tambahkan dengan 59.5 kita dapat 61.5. Okay. So disebabkan soalan diminta interquartile range, so kita perlu tolakkan Q3 tolak dengan Q1. Okay. So interquartile range Q3 tolak dengan Q1 61.5 tolak 44.045. So kita dapat interquartile range kita adalah 17.455. Okey. Macam mana pula kalau soalan minta kita dapatkan contohnya P 65 contoh P65. So P65 macam mana kita nak dapatkan P65? So first step kita kena dapatkan kelas terlebih dahulu. Dia duduk dekat mana? Duduk dekat kelas yang mana satu? Okay, so macam mana nak dapatkan kedudukan kelas dia? P65 kedudukan dia adalah 65 per 100 darab dengan 48. Okay. Tekan kalkulator 65 per 100 darab 48. So kita dapat 31.2. Okay, so 31.2 duduk dekat mana? So 19 hingga 34. Jadi 31.2 berada dalam kelas 50 hingga 59. Okay, so kelas adalah 50 hingga 59. Okay, next masukkan dalam formula. So formula dia sama sahaja macam quartile tadi. So di mana P65 lower boundary tambah kalau yang ini kita perlu bahagi dengan 100. So 65 bahagi 100 tolak dengan capital F bahagi dengan F kecil darab dengan C. So lower boundary bagi 50 hingga 59 adalah 49.5. Tambah tadi 65 per 10 kita dah dapat 31.2 tolak kumulatif frekuensi sebelum
18 bahagi dengan frekuensi kelas tersebut 16 darab dengan kelas interval 10. Okey, so kita tolak dulu. 31.2 tolak 18 bahagi dengan 16 darab dengan 10 tambah dengan 49.5. So kita dapat 57.75. So 57.75 berada dalam kelas 50 hingga 59. So begitu juga kalau soalan minta decile, percentile yang lain-lain lagi. So cara sama saja, cuma bezanya adalah yang kita perlu tahu dan kita perlu ingat adalah di mana dekat sini sahaja perbezaannya. Kita perlu tahu dan ingat dia perlu dibahagi kepada berapa. Percentile 100, decile 10, quartile 4. Okey? So itu sahaja untuk quartile, decile dan percentile menggunakan formula method. Untuk next video nanti saya akan tunjukkan pula macam mana nak dapatkan percentile, quartile, decile dan percentile menggunakan graphical method. Okey? Terima kasih.